Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas berkenaan dengan kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man dalam harakah diari yang bertajuk kerajaan buat jerangkap samar laku siasatan terpilih. Jadi inilah kerja pemimpin PAS, tiap hari dia menyalahkan orang lain, tetapi kegagalan mereka sembunyikan dan mereka hanya nampak kesalahan orang lain. Apa yang dia ulas di sini dia kata kerajaan Madani dianggap menggunakan SPRM bagi melakukan siasatan secara terpilih bagi menutup kelemahan kerajaan. Di sini juga Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim berkata bahawa pendakwaan terpilih itu sebagai dendam politik terhadap pembangkang dan individu yang ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Bagi saya, PAS tidak ada masalah sekiranya ada bukti raksuah dan wajar diteruskan. Tetapi jika tidak ada, hanya sekadar buat jerangkap samar dengan membuat secara sembrono saja, saya lihat tindakan kerajaan sekarang hanya hendak menutup kegagalan pengurusan dan menangani kos sara hidup semakin meningkat. Ini ujarnya. Di sini yang mana kita tahu yang terbaru yaitu SPRM telah pun mengarahkan anak bekas Perdana Menteri yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga ahli perniagaan yaitu Mizan Mahathir mengisytiharkan harta. Dan kita juga tahu bahawa Tun Daim juga disiasat berdasarkan kertas Pandora Paper. Tetapi apa yang saya lihat di sini kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man apabila dia menyalahkan kerajaan dalam isu menyatakan bahawa sedang membuat jerangkap samar. Ini pada saya satu andaian ataupun satu fitnah kepada kerajaan untuk dipertunjukkan kepada walaon ataupun kepada mereka-mereka yang menyokong kepada Perikatan Nasional itu. Rakyat hari ini tidak bodoh. Saya satu saja. Saya nak beritahu dekat pimpinan PAS, saya nak beritahu dekat Tuan Ibrahim Tuan Man. Jika betul pembangkang yang ada hari ini adalah pembangkang yang bijak, maka sepatutnya pembangkang menunjukkan cara mereka untuk meningkatkan ekonomi, untuk mereka menjalankan mereka punya pentadbiran di negeri mereka sendiri dan dijadikan contoh kepada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri yang dipimpin oleh barisan daripada kerajaan yang ada hari ini. Jadi mereka hari ini duk bercakap banyak tetapi negeri pembangkang yang mereka jaga tidak menampakkan hasil, tidak menampakkan buah yang begitu baik untuk dipertontonkan kepada rakyat. Yang ada adalah kita lihat isu Kelantan, isu Terengganu, yang sekarang ni yang terkini kita tahu isu negeri Kedah dan juga Perlis. Yang mana Perlis Kedah kita lihat hari ini di Perlis isunya sedang menjual kayu-kayu jati yang ada di tepi jalan. Yang mana kayu jati ini sepatutnya dijual dengan harga yang terbaik. Begitu juga di negeri Kedah. Kita tahu sekarang ini semenjak diambil alih oleh Datuk Seri Sanusi, kita tahu pembalakan, dan sebelum ini kerajaan Terengganu, kerajaan Kedah mereka telah pun membotakkan negeri mereka. Sebab itu kalau kita tengok banjir-banjir di negeri mereka. Sebenarnya PAS ini adalah parti yang semua rakyat tahu, yang mana mereka ini tidak tahu mentadbir uruskan negeri pimpinan mereka. Mereka tidak tahu tentang isu ekonomi. Mereka tidak tahu bagaimana nak mencari pelabur. Jadi mereka hari ini berkokok. Sekiranya PAS jadi kerajaan hari ini, adakah PAS mampu untuk menangani masalah dalam negara ini? Jawapannya juga lebih parah mungkin kerana pemimpin PAS memang reput, tak tahu nak mentadbir urus negara. Hari ini dia mempersoalkan kepimpinan yang ada dalam kerajaan. Ini yang saya selalu ulas bahawa PAS dulu duduk dalam kerajaan, jika tidak ada barisan kepimpinan yang ada dalam kerajaan perpaduan yang ada hari ini, PAS tidak dapat mentadbir negara dengan baik. Kita tahu menteri-menteri daripada pimpinan UMNO, menteri-menteri daripada kepimpinan 10 orang pemimpin Pakatan Harapan yang melompat. Manakala juga pemimpin daripada yaitu GPS Sarawak dan juga GRS yang daripada Sabah yang membantu untuk Perikatan Nasional itu boleh menjalankan pentadbiran mereka. Jika harap PAS waktu itu hancur kerajaan. Hari ini dia bercerita tentang kerajaan menutupi kelemahan dengan menyiasat kes-kes seolah-olah terpilih dan memasang jerangkap sama. Ini adalah tuduhan kepada kerajaan dan seolah-olah SPRM itu digunakan oleh kerajaan untuk menyiasat siapa saja. Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri, dia sebagai menteri sebelum ini, yang mana dia sendiri telah pun melakukan ketirisan 2 bilion. 2 bilion itu 2,000 juta Tuan Ibrahim Tuan Man. Ini adalah satu penjimatan yang telah dibuat hari ini oleh kerajaan. Apabila Datuk Seri Ibrahim mengambil alih, kita dapat merungkaikan bahawa berlakunya ketirisan di
tempat di kementerian yang Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai menteri. Jadi hari ini dia berkokok seolah-olah dia bijak. Jika PAS dah boleh memerintah dengan baik, rakyat tidak bersuara. Rakyat akan menyokong apa yang PAS buat. Tapi tindakan PAS hanya tahu menipu. PAS hanya tahu memutar alam. PAS ini hipokrit. Pemimpin seperti Tuan Ibrahim Tuan Man ini bukan pandai buat kerja. Dia bercakap saja, bohong setiap hari. Jadi ini ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. SPRM ini kita buat adalah untuk mencegah rasuah. Kenapa hari ini SPRM ada taring untuk mereka nak menyiasat sesiapa pun, termasuk tuntun yang ada? Kerana kita dah memberi kuasa sepenuhnya untuk mereka menjalankan kerja. Dulu mereka-mereka ini tidak berani kerana dikawal oleh orang-orang politik. Hari ini ruang untuk mereka menjalankan kerja mereka dengan baik sudah kita nampak. Dan saya percaya rakyat di luar sana bersetuju, dan rakyat di luar sana juga ingin melihat bahawa elit-elit politik ini harus disiasat. Sekarang ini, kalau kita kata anak Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apa-apa rasuah, maka dibebaskan. Apa yang masalahnya? Siasatan itu terus saja ditutup dan kita tahu bahawa anak Mahathir tidak melakukan rasuah dan betul mereka menjalankan pernikahan. Begitu juga Tun Daim Zainuddin. Jangan sampai ke anak cucu kita membuat satu tuduhan bahawa anak Tun kaya raya disebabkan bapaknya jadi Perdana Menteri 22 tahun, 22 bulan. Dan akhirnya kita menutupi semua rasuah-rasuah yang berlaku. Begitu juga Tun Daim Zainuddin yang menjadi juga pertanyaan rakyat yang berpuluh tahun. Hari ini apabila SPRM menyiasat mereka ini, sekurang-kurangnya rakyat dah tahu bahawa anak Tun tidak melakukan rasuah, anak Tun tidak dapat projek daripada kerajaan, anak Tun berniaga dengan begitu baik dan dia adalah anak Melayu yang hebat boleh berniaga. Jadi ini akan menjadi satu contoh. Begitu juga Tun Daim Zainuddin. Tun Daim Zainuddin sekarang disiasat hartanya. Kalau betul dia berniaga dengan baik, dia tidak menjalankan rasuah, tidak menipu, tidak melakukan penyelewengan dalam aset-aset negara, silakan. Yang menjadi muskil sekarang ni, kenapa orang kaya Melayu pergi buat bank dekat luar negara? Kenapa Daim pergi buat bank dekat luar negara? Pergilah buat bank dekat Malaysia ni, membantu orang Melayu Islam. Katanya pejuang Melayu Islam semuanya, macam PAS. PAS kenapa tak desak Daim pergi buat bank dekat Malaysia ni untuk membantu orang Melayu, orang Islam? Kenapa nak pergi buat bank dekat luar negara? Buat bank dekat Malaysia ni kan? Jadi pemimpin PAS ni tak payahlah. Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri hari ni bercerita macam ni. Satu benda pun dia tak boleh urus. Negeri pimpinan PAS hari ni, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, tunjukkan. Baru hari itu kita tengok S4 lah sebagainya, Tun diambil sebagai penasihat. Tapi kita tengok hari ini salahkan kerajaan. Tunjukkanlah di negeri kamu boleh turunkan harga barang, boleh turunkan ekonomi, memberi ekonomi yang baik kepada negara ni supaya menjadi contoh. Jangan bercakap saja. Bercakap kami ni boleh. Tuan Ibrahim kena buktikan kawasan kamu jaga baik. Tunjukkan kepada rakyat di kawasan kamu bahawa kamu adalah pemimpinan yang hebat. Kalau kawasan masih kawasan kampung, masih lagi rakyat susah payah di kampung, tak payah cakap Tuan Ibrahim Tuan Man. Berpuluh tahun kamu menjadi wakil rakyat, apa habuk pun tak ada. Yang kayanya kamu sendiri, yang pakai kereta mewah kamu sendiri. Bila jadi menteri lupa semua. Jadi saya tidak nak ulas panjang-panjang. Itulah, tak payahlah Tuan Ibrahim Tuan Man nak tunjuk pandai, sedangkan kamu telah melakukan ketirisan. Nasib baik tak lama jadi menteri. Kalau jadi menteri lama, berbilion-bilion kita rugi dengan manusia yang macam ni, Tuan Ibrahim Tuan Man ni. So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih.